A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita satu hari lagi. Tak lain tak bukan untuk sama-sama kita beribadah, dalam masa yang sama kita tambahkan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi saksi yang terbaik buat kita sewaktu mana kita berhadapan dan juga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, bertemu lagi kita pada pagi ini untuk edisi 14 Julai 2021 bersamaan 4 Zulhijjah 1442 Hijriah. Lebih kurang seminggu saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi ayuh sama-sama di dalam baki 5 ataupun 4 hari ini lagi kita sama-sama kita menambahkan amal kebaikan kerana bulan ini juga merupakan di antara salah satu bulan yang di mana baginda SAW banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunat insya-Allah. Jadi sedang penonton sekalian, pada pagi ini sebelum mana kita nak mengetahui apakah perbincangan kita, apakah tajuk perbualan kita, ayuh sama-sama kita alihkan sejenak pandangan kita ke layar skrin pada saat ini untuk kita menyaksikan statistik terkini penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam Malaysia yang menduka citakan kita, Malaysia telah pun mencatatkan 5 angka kes iaitu sebanyak 11,079 kes semalam dan 11,052 kesnya adalah merupakan penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan keboleh jangkitan di Malaysia meningkat kepada 96,236 kes dan juga duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian di Malaysia yang baru iaitu sebanyak 125 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia sebanyak 6,385 kes. Jadi sidang penonton sekalian, ini merupakan saat-saat yang genting, saat-saat yang penting untuk sama-sama kita cakna dengan pematuhan kita ke atas SOP. Saya tahu kebanyakan daripada kita telah pun mematuhi sepenuhnya SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun apa yang dikatakan oleh KKM semalam mengatakan bahawa satu-satunya cara untuk kita nak memutuskan rantaian ini adalah dengan mengambil vaksinasi. Ayuh sama-sama yang mana masih lagi belum mendaftar di MySejahtera untuk pengambilan vaksin, daftar sekarang. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha vaksinasi ini, satu hari nanti tidak mustahil kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang normal dan kebiasaannya insya-Allah. Sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam Jangan Tanya Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Dan pada pagi ini satu topik yang cukup eksklusif terutamanya buat peniaga-peniaga, buat orang kata sekarang ini banyak yang melaksanakan bisnes online. Iaitu tajuk yang kita akan bincangkan berkaitan dengan fiqh iklan dan testimoni, di mana kita akan sama-sama menyelami apakah selama ini perniagaan kita, cara pengiklanan kita itu adalah sesuatu yang bertentangan ataupun berlandaskan syarak. Dan insya-Allah bagi menjawab persoalan dan juga mengulas dengan lebih lanjut tajuk perbincangan kita pada pagi ini, salah seorang kita menampilkan salah seorang ahli panel yang cukup tidak asing dan juga pakar di dalam bab berkaitan dengan fiqh, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, alhamdulillah. Handsome, berserak, bergaya, bermas yang cantik itu. Alhamdulillah sudah betul sekalian. Seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, Doktor, kita nak bertanyakan sebagai mukadimah awal ni.
Kita tahu pengiklanan merupakan salah satu bentuk untuk kita nak mempromosikan perniagaan. Persoalannya, Doktor, apakah hukum asalnya melakukan satu iklan, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya kasihi Dai Luqman dan juga para penonton yang dirahmati Allah. Semoga di pagi yang mulia ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya COVID-19 diangkat dan dihilangkan daripada tanah Malaysia ini, insya-Allah, dan seluruh dunia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, setiap perkara dalam Islam perlu ada sandaran. Kalau kita nak haramkan suatu perkara, mesti kena ada sandaran, kena ada nas, kena ada dalil. Nak mewajibkan, perlu ada dalil. Dia tak boleh main kita wajibkan. Kenapa awak wajibkan? Saya mimpi. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh main agak-agak, kita main ambil-ambil. Tak boleh. Dia mesti ada sandaran yang jelas daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas dan juga fatwa-fatwa ulama'. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan, apabila kita bercakap tentang bisnes, bisnes digalakkan dalam Islam. Bahkan Al-Quran juga membenarkan kita ini mengambil harta atau berkongsi harta dengan cara perniagaan. Jangan ambil dengan cara yang batil. Jangan kamu menipu, jangan kamu berjudi, jangan kamu riba yang diharamkan, pinjam 100, bayar 200, itu riba yang diharamkan. Tetapi dalam isu ini, kita dibenarkan untuk berniaga, dan bila berniaga, pastinya kita nak promo produk kita. Ini yang dinamakan iklan. Sekarang ini bila kita sebut tentang iklan, iklan ni dia ada dua jenis. Pertama, iklan yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, iklan yang diharamkan oleh syarak. Iklan yang dibenarkan oleh syarak, semua jenis iklan-iklan yang baik, yang membawa kepada kebaikan. Jual makanan, iklan makanan-makanan, iklan produk-produk yang dibuat oleh orang Islam, yang halal, lagi tayyib, itu baik. Kita menggalak orang untuk buat benda baik. Kita menggalak orang melabur sebagai contoh. Tak salah. Daripada kita membazir, buat benda yang tak elok, duit yang ada gunakan pada tempat yang haram. Buat apa? Jadi kita gunakan duit itu untuk pelaburan-pelaburan yang dibenarkan oleh syarak. Boleh, tak ada masalah. Tambah kita kat Malaysia ni, alhamdulillah, kita ada bank negara yang selalu pantau, kita ada SC, SC yang selalu memantau, semua lengkap. Jadi dalam hal ini kita nak mempromosikan produk-produk yang baik, semua benda yang boleh membawa kepada kebaikan untuk umat Islam dan rakyat Malaysia amat digalakkan. Tapi kalau kita mengiklankan benda-benda yang mendatangkan mudarat, apa dia? Iklan, ya, iklan ajak orang isap rokok. Memang tak boleh. Sebab apa? Fatwa dah haramkan. Tapi dalam hal ini kita menggalakkan. Kita ajak orang isap. Tak boleh. Satu. Nombor dua. Kita galakkan orang ini gairah dengan benda-benda yang tak baik. Contoh, jual produk nak bagi orang gairah. Dia pun tunjuk gambar perempuan yang seksi. Gambar lelaki yang seksi. Beruk tengok pun sedih. Tu terkejut beruk tengok, Allah mak. Ya, dia punya gaya dia punya cara dia tu. Kadang-kadang dalam Instagram, Facebook, saya malu tengok orang Islam kita buat macam tu. Nah, jadi oleh sebab itu kena ingat, iklan itu kita tak boleh nak haramkan secara total dan tak boleh nak kata semua tu wajib, tak. Dia ada yang harus, ada yang haram, ada yang wajib. Wajib ada juga. Kita nak buat promosi agar orang semua buat benda-benda baik. Contoh, kita nak buat kutipan amal. Bantu orang-orang susah ni, ramai orang susah. Itu jadi satu kewajipan kita ni. Tak boleh kita biarkan orang Islam kita mati. Tak boleh kita biarkan kawan-kawan kita ditindas. Tak boleh. Kita wajib mengiklankan untuk kita sama-sama membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu sangat penting. Dan ia boleh jadi makruh kalau kita pun tak jelas benda tu boleh ke tak boleh.
Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, itu adalah mukadimah awal kita di mana doktor telah pun menerangkan kepada kita berkaitan dengan iklan yang dibenarkan dan juga iklan yang tak dibenarkan serta iklan yang wajib untuk kita iklankan. Itu sebagai contohnya kita nak mengajak kepada kebaikan dan juga salah satu sekarang ni kita berada dalam suasana doktor COVID-19 ni, kita nak iklankan agar semua ambil vaksinasi dan sebagainya doktor. Silakan insya-Allah. Jadi senang betul sekalian, mudah-mudahan memberikan pencerahan awal buat kita bersama tentang topik perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi jom Ustaz, doktor, kita nak beralih dengan persoalan kita. Yang pertama daripada Facebook, daripada saudari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum doktor dan dai serta semua kru Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan pertama, apakah hukum iklan yang menggunakan platform agama dengan memuatkan petikan ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil secara rambang dengan tujuan sebagai modal dan tiket untuk melariskan produk mereka? Contohnya, produk kesihatan yang semakin banyak promosi iklannya di pasaran, media sosial, TV dan surat khabar. Adakah dibenarkan melakukan promosi seperti ini? Dan soalan keduanya, apakah hukum sekiranya iklan dan testimoni itu ada unsur syubhah? Bagaimana untuk mengenali iklan yang semata-mata melariskan produk mereka? Indah khabar dari rupa itu, doktor. Silakan. Okey, pertama sekali, menggunakan ayat Quran dan hadis untuk melaku dan melariskan produk. Kena tengok juga. Kalau katakanlah produk itu memang benar-benar ada dalam hadis Nabi. Contoh, habbatus sauda, syifa'un likulli da'. Jual habbatus sauda. Mungkin ada orang tak tahu. Orang-orang muda. Ni apa ni pakcik? Ini orang kata apa? Habbatus sauda. Habbatus sauda ni elok ke pakcik? Elok dek. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menggalakkan kita makan. Nah, tamar ajwah. Memang ada hadis Nabi. Betul tak? Makan tamar. Ada hadis Nabi. Minum air zam-zam. Kan? Ada hadis Nabi. Cuma air zam-zam tak boleh buat jual lah. Cuma nak menggalakkan orang, mengiklankan agar minum air zam-zam. Itu bagus. Tapi isu dia sekarang, kita jual barang tu tak ada pun dalam hadis, tak ada pun dalam Quran. Tapi kita main petik je mana-mana ayat, nak bagi sedap kan? Itu tak dibenarkan dalam Islam. Tak dibenarkan. Sebab apa? Ini dinamakan penunggang agama. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak menjadikan hadis ataupun Al-Quran itu cara dia nak dapat keuntungan. Itu tak boleh lah. Sebab benda tu tak ada pun. Tapi kamu duk cerita, duk kaitkan dengan Quran, kaitkan dengan hadis untuk lakukan produk. Itu tidak dibenarkan. So, kena berhati-hati dalam nak menggunakan orang kata apa? Dalil-dalil dan sebagainya. Ada juga yang nak menggunakan apa? Dipanggil apa? Inilah produk makanan sunnah. Ya? Makanan sunnah ni betul banyak makanan sunnah ni. Kalau saya mengkaji makanan, semua jenis makanan yang baik, halal lagi tayyib adalah makanan sunnah. Tapi bila kita nak spesifikkan, Nabi makan ni, belilah barang ni. Ni saya dah campurkan, jadi semua ni makanan sunnah, orang lain punya makanan tak sunnah. Itu tak boleh. Itu dah panggil penunggang agama. Wa'iyyazubillah. Jadi kalau nak guna ayat Quran hadis, biar pada tempat yang betul. Ya'ti kulladzi haqqin haqqah. Bagi tempat yang betul untuk kita nak gunakan ayat Quran dan hadis itu pada kita punya produk. Macam contoh, nak menggalakkan orang ambil pelaburan yang halal, yang patuh syariah. Kita gunakan ayat riba, pengharaman riba. Boleh. Dibenarkan. Tapi isu dia sekarang tak ada kaitan pun. Dia jual satu produk, dia kata ini Nabi suka ni produk yang saya buat ni. Tak boleh. Nabi tak ada pun zaman Nabi tu. Betul. Nampak tak? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat kita tanya-tanya. Dia kata, yang syubhah. Ya, syubhah. Boleh tak kita nak jual barang-barang syubhah? Tak boleh. Elakkan. Kita nak promo produk yang syubhah, tidak dibenarkan. Sebab takut nanti yang syubhah itu jadi haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara tu ada benda yang syubhah. Jadi antara halal dan haram, syubhah tu yang kita risau. Takut nanti kita galakkan, kita tak buat kajian terhadap produk itu, tiba-tiba kita buat promosi, dah promosi orang ramai beli, tiba-tiba benda tu yang syubhah tu berubah jadi haram. Na'udzubillah. Maka kena berhati-hati dalam kita mengiklankan satu produk. Macam saya musim PKP ni, saya tolong orang banyak.
Sebab kita ada follower, alhamdulillah lah, dalam Instagram, Facebook, campur-campur tu adalah 1.5 juta. Tak ramai mana lah kalau nak banding dengan artis-artis kan. Tapi nak bagi tahu, saya gunakan laman sosial tu selain daripada ceramah, kongsi tazkirah, saya tolong promokan produk-produk Muslim. Tapi biasalah bila orang hantar makanan tu, dia kata makanan ni boleh menyihatkan buah pinggang. Memang saya takkan sebut lah semua tu. Sebab benda tu syubhah. Kan? Dia nak sebut, jual, kata ini produk ni bagus, ada buah-buahan, ada jus buah-buahan. Okey, saya sebut tu lah. Nak sebut dia boleh menyihatkan buah pinggang, dia boleh sihatkan paru-paru, itu tak boleh. Yang boleh tentukan benda tu hanya Kementerian Kesihatan saja. Yang nak kata, produk ni semuanya halal, yang boleh tentukan benda tu halal atau tidak adalah Sijil Halal Malaysia. Nampak? Jadi dalam hal ini, kita nak mempromosi barang-barang tu biarlah jelas dan tidak syubhah. Elakkan daripada bahan-bahan yang syubhah. Sebab apa? Atau produk-produk syubhah untuk kita promo, takut kita mengelirukan orang lain. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kena elakkan daripada kita mempromosikan perkara-perkara ataupun barang-barangan yang syubhah ni. Insya-Allah mudah-mudahan untuk kita nak elakkan daripada berlakunya dosa pula sekiranya hukum syubhah bertukar kepada haram. Insya-Allah jelas Doktor. Ya. Terima kasih Doktor. Jadi sedang betul sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan kupas dan kita dapatkan jawapannya. Jadi sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu setelah kita berhenti berehat sejenak sebentar tadi lah. Rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita nak mendalami dan memahami berkaitan dengan fiqh, iklan dan testimoni berdasarkan topik kita berkaitan dengan fiqh. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman kita tentang ilmu fiqh ini difahamkan kita juga dengan agama. Sebab apa? Baginda SAW telah bersabda bahawa sekiranya Allah SWT berkehendakkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan pertambahan ilmu kita pada pagi ini bertambah kita sayang dan kasih kepada agama kita Islam insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan fiqh, iklan dan testimoni. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita dari Brunei, Singapura, Indonesia dan seantero dunia yang sedang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini, alhamdulillah, terima kasih kerana memilih rancangan Tanya Ustaz, dan jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama, berkongsi dan menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang suka dan juga butang kongsi. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi sedang sekalian, kita nak raikan Doktor, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum Doktor dan Da'i yang dihormati. Wassalamualaikum warahmatullahi, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Soalan saya, Rasulullah SAW yang adalah contoh yang paling baik dalam perniagaan sehingga berkahwin dengan isterinya Siti Khadijah juga kerana kejujuran Rasulullah SAW. Apakah strategi iklan dan testimoni yang mungkin ada dan boleh dijadikan panduan dalam bidang perniagaan sama ada yang baru ingin memulakannya atau mereka yang telah lama berniaga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bagaimana cara Rasulullah mempromosikan ataupun mengiklankan satu barangan? Baik. Setiap zaman mempunyai kaedah-kaedah tertentu dalam kita mempromosikan produk. Kalau kita baca sejarah Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf ada metod bagaimana dia mempromosikan produk. Itu sebabnya Abdul Rahman bin Auf antara saudagar Islam yang terkaya dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Walaupun kita tahu Abu Bakar kaya, Umar kaya, Osman kaya, ya, ramai lagi para sahabat yang kaya. Dan Nabi SAW juga mempunyai metod tersendiri dalam menonjolkan, dalam mempromosikan produk yang Nabi tolong bisneskan atau Nabi tolong niagakan, iaitu barangan-barangan yang dibawa ke Syam, ya,
Dan barangan itu adalah barangan yang dihasilkan oleh siapa? Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca dalam kitab fiqh sirah karangan Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti, jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW, dia punya promosi dia, pertama, Nabi mempromosikan produk itu dengan senyuman. Nabi kuat senyum, suka senyum bila menjual produk. Itu yang pertama. Yang kedua, layyinun fil kalam. Kata Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Nabi ni bila dia berniaga, dia mempromosikan produk itu dengan kelembutan Nabi berbicara. Itu sebab orang minat nak beli. Tak ada lah orang tanya ni berapa harga. Oh, banyak nak beli ke tak nak? Marah, tak ada. Nabi ni dia ni orang lembut. Dia bila bercakap, layyinun fil kalam. Lembut kata-katanya sehingga bila Nabi menjual atau Nabi menceritakan tentang produk yang dibawa dan produk itu adalah barangan yang dibuat oleh Khadijah radhiyallahu anha, benda tu laku habis. Kalau hari ni orang muda panggil laku keras. Laku keras. Habis. Dan ketiga, Nabi SAW amanah dalam bisnes. Itu sebab Nabi dia ajar para sahabat, bila Nabi dah jadi pemimpin, jadi Rasul di Madinah Al-Munawwarah, bila Nabi pergi, Nabi pergi kat pasar-pasar, Nabi masukkan tangan, tengok ni apa benda ni, bawah basah atas kering. Nampak tak dia orang nak ada sebahagian peniaga ni menipu dekat pasar. Maka Nabi pun marah. Nabi bagi tahu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang buat benda-benda yang seperti ini, bukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah Nabi mempromosikan produk itu dengan cara yang betul. Nabi tak pernah menipu, Nabi tak pernah kelentong. Kita banyak kelentong. Betul. Oh, ini adalah habatus sauda yang betul, padahal dah campur macam-macam dah. Tak, ini makanan sunnah yang bagus, padahal dah campur macam-macam dah. Jadi oleh sebab itu kena berhati-hati bila kita amanah, bila kita bercakap benar, insya-Allah saya yakin apa yang Nabi lakukan itu akan memberikan inspirasi kepada kita untuk buat sama, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itulah dia di antara 3 cara ataupun teknik promosi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu mana berniaga, iaitu yang pertama adalah dengan senyuman, yang keduanya adalah dengan kelembutan bicara, dan yang ketiganya amanah dalam perniagaan. Ayuh sama-sama kita terapkan ciri-ciri dan juga cara Nabi SAW mempromosikan barang ini di dalam perniagaan kita. Mudah-mudahan memberikan kita manfaat, insya-Allah. Jadi Doktor, baru saja kita menyebut nama beliau. Sekarang berada di atas talian, iaitu Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman ataupun nama glamournya Syah, ya. Dan juga Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kekal sihat, insya-Allah. InsyaAllah. Silakan dengan soalan pagi ni, Tuan Haji Omar. Ya, soalan saya begini, Datuk. Datuk, tadi kita sedia maklumlah apabila iklan-iklan satu produk itu memang cukup, kadang-kadang kita dengar pun memang terpengaruh lah. Kadang-kadang kita dengar, Datuk, contohnya untuk menurunkan berat badan, menurunkan berat badan. Adalah testimoninya yang mengiklankan bahawa produk yang dia jual ini memang baik untuk menurunkan berat badan, untuk melangsingkan badan. Persoalan saya, Datuk, kadang-kadang testimoni ni dia cakap barang dia memang baiklah semua, tapi kadang barang tu bukan sesuai kepada semua orang, Datuk. Dan kadang-kadang dia dah pun buat pembedahan, contoh sedut lemak dan sebagainya untuk menurunkan berat badan dia. Jadi apabila dia mempromosikan barangan jualannya, dia akan menggunakan inilah, tengok badan saya langsing daripada 60 ke tinggal 40 kilogram dan sebagainya. Ini soalan saya, apakah ini juga dikira penipuan ke dalam Islam untuk berniaga ini? Contohnya macam, biarlah kita ni orang kata nak berniaga, biarlah secara jujur. Bagaimana tokoh korporat kita, kata Datuk sebut tadi, Abdul Rahman bin Auf, tidak menipu secara jujur.
Ya, tapi kita sekarang ni kadang-kadang itulah penipuan itu berlaku. Jadi apakah sekiranya testimoni ini mempromosikan barangannya dan dia dah buat cara lain dan kurus cara lain, tapi dia mempromosikan barangannya, itu yang dikatakan ubat ini yang boleh menguruskan, melangsingkan badannya. Adakah ini juga satu penipuan ke dalam Islam, Doktor? Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar bin Majid di atas satu soalan yang cukup menarik, Doktor, berkaitan dengan penipuan. Sebagai contohnya ubat kurus tu, Doktor. Kadang-kadang tu memang orang tu dah kurus, tapi dia sengaja menceritakan bahawa saya makan ubat ni lah menyebabkan kurus. Adakah penipuan sebegini dibenarkan untuk mempromosi satu perniagaan? Silakan, Doktor. Nabi tak pernah membenarkan penipuan. Semua jenis penipuan adalah haram. Bahkan dia termasuk daripada kalangan orang yang munafik. Kan ada Nabi sebut dalam satu hadis 3 sifat munafik. Salah satunya idza hadatsa kadzaba. Bila dia bercakap menipu memanjang. Ini produk boleh meninggikan. Saya kalau dalam Facebook, Instagram saya, you all nak orang kata apa, nak letak produk, letaklah. Saya jual mi kari, saya jual laksa pining, saya jual apa. Silakan. Tapi kalau letak ini ubat boleh meninggikan, memang aku delete. Confirm aku delete. Ini boleh membesar dan mengecilkan, memang saya akan delete. Sebab apa? Semua yang berkaitan dengan tubuh kena Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada pakar kalau tak tahu. Kalau nak beli produk yang berkaitan dengan tubuh badan, panjang ke, pendek ke, besar ke, kecil ke, tinggi ke, pendek ke, yang berkaitan dengan tubuh badan ni, yang kita kena tanya ialah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Maksudnya orang tu dia pakar dalam bidang. Contoh ni, muka ni naik jeragat. Dah berapa tahun, 13 tahun masuk TV. Dok, make up macam-macam make up kat muka ni. Orang kata ustaz, make up juga. Memang kena make up ni, cahaya ni dia boleh boleh menyebabkan muka kita rosak kan. Jadi di make up tu untuk halang daripada tu. Tak apalah. Jadi kita ni orang lelaki faham-faham sendirilah. Nak cuci muka tu, kadang-kadang balik-balik wabillahi taufik sedar-sedar subuh esok. Tak basuh muka, memang muka rosak lah. Jadi, nak tahu apa produk yang terbaik, tanya doktor. Doktor muka. Doktor kulit. Dia orang tahulah macam mana nak bagi cadangan, apa perlu buat. Ini kita tanya orang yang bidang dia bukan bidang kulit pun. Bidang dia bukan kosmetik pun. Bukan doktor kosmetik. Hari ni ada doktor kosmetik. Dia tahu macam mana ini boleh buat, ini boleh bersihkan muka, ini boleh hilangkan, ini boleh buat pembedahan. Dia akan bagi cadangan mengikut etika Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi itu sebabnya orang yang kata saya makan produk ni saya jadi kurus, padahal dia memang dah kurus. Kadang-kadang ambil gambar tu hok yang lelaki six pack tu. Minum ni six pack, ramai mana beli. Tengok makin borel perut dia. Dah. Sebab testimoni tu yang diletak kat situ, gambar-gambar orang dah memang six pack yang duduk kat gym 7 hari, orang 7 hari, 24 7 hari. Dah, lepas tu makan ayam 7 kilo. Dah, nampak tak? Jadi dia orang tu badan memang tegap dah. Ini kita makan minum tapi tak exercise, orang kata tak buat badan dan sebagainya, tiba-tiba nak six pack dengan makan satu produk, tak boleh. Semua tu membahayakan. Tu saya pernah tengok ahli bina badan terkenal dunia tu, Arnold Schwarzenegger. Saya panggil dia Arnold susah nak eja. Betul dia. Memang susah nak sebut dalam belakang tu. Arnold dia kata apa? Dia nasihat tu. Dia ni bina badan terkenal dan pernah jadi wakil rakyat dan sebagainya. Tengok hebat tak hebat dia ni. Dia kata apa? Dah tua pun dia masih lagi main besi. Dia kata tidak ada jalan mudah untuk jadi badan tu elok. Kecuali kamu kena konsisten, kena istiqamah, main besi dan bersenam. Bukan dengan produk-produk yang boleh menyebabkan kamu jadi badan lebih cantik. Sebab ia boleh membahayakan tubuh. Tengok, hebat tak dia? Orang yang betul-betul tahu, dia akan cakap benda yang betul. Dia takkan menipu. Ini kita jual produk kadang-kadang banyak yang menipu. Akhirnya membawa kepada dosa. Na'udzubillah. Itu sebabnya dalam bila kita lalu persejian halal, dia akan sebutlah
yang overclaim ni memang tidak akan dapat persetujuan halal. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi di situlah menyebutkan bahawa dilarang sesama sekali untuk kita menipu di dalam kita mempromosikan sesuatu barang kita. Kalau barang tu masih lagi tidak dapat kelulusan KKM, pastikan dapatkan dengan segera sebelum kita mampu untuk mempromosikan tanpa sebarang syak dan wasangka. InsyaAllah di sini betul sekalian, banyak lagi yang kita akan kupas berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Jadi kita nak berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi Majlis Ilmu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan topik berkaitan dengan fiqh iklan dan testimoni bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif kita, membincangkan topik berkaitan dengan satu benda, Doktor, berkaitan dengan isu-isu semasa sekarang ni, Doktor. Jadi Doktor, saya tertarik tadi Doktor menyebutkan berkaitan dengan ada orang saja-saja dekat ruangan komen tu iklankan tentang produk tinggi dan sebagainya. Dan salah satu produk yang kerap kali dipromosikan di situ adalah berkaitan dengan money collector, Doktor. Jadi Doktor, ada dua persoalan di sini. Apakah hukum seorang itu menipu dengan mengiklankan bahawa saya ni nak membeli wang lama dan sebagainya? Dan keduanya, nasihat kita kepada warga-warga emas terutamanya agar tidak tertipu dengan golongan-golongan scammers money collectors begini, Doktor. Silakan. Hukum ni jelaslah, haramlah apabila orang itu dia menipu, mengambil duit orang dengan cara yang salah. Antaranya money collector tu. Memang dengan saya pun banyak. Saya pun kadang-kadang tak terfikir juga apabila ada orang yang tertipu dengan scammer-scammer seperti ini. Jangan main. Scammer ni cukup banyak. Ya, sebagai contoh ya, muka saya, rakan-rakan saya. Bahkan ada orang yang sangat dihormati pun diletaknya muka kat situ sebagai orang kata pelaku produk dia. Kami tak terlibat langsung. Dah buat report polis, tak usah cakap lah. Saya saja dekat 3 kali ke 4 kali, saya tak ingat dah. Tapi nak bagi tahu, ada yang dah tertipu. Sampai bagi tahu, kata telefon pembantu saya, ada yang DM, direct message dekat Instagram, Ustaz, macam mana pelaburan saya 30,000 tu? 30,000? Labur kat mana? Nampak tak? Diorang dah tertipu dengan scammer-scammer dekat Facebook, Instagram, dekat komen-komen semua tu. Kalau orang Islam yang buat, hukumnya haram lah. Tapi kalau orang bukan Islam, maka kita orang Islam ni kena berhati-hati. Kalau orang tu dia orang bukan Islam, dia tak terikat dengan hukum hakam. Jadi dia orang nak buat, dia nak kaya aja. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita yang kena berhati-hati. Kena membuat kajian, kena buat penyelidikan. Kalau nak melabur tempat yang betul. Mana buat kajian sikit. Ini nak pelaburan yang ni patuh syariah ke tidak? Tengok pelaburan itu ada penasihat syariah ke tidak? Lepas tu diiktiraf oleh negara atau tidak, bank negara ataupun SC dan sebagainya. Maknanya kita melihat kepada keseluruhan produk tu. Jangan tengok pada muka. Ini tak, kita tengok pada muka. Oh, ada Da'i Lokman, saya pun nak masuk juga. Betul ke Da'i Lokman terlibat? Jadi, nasihat saya kepada semua orang kat luar sana, sebab Tanyalah Ustaz ni penontonnya ramai. Jadi, nasihat saya, tolonglah jangan tertipu dengan scammer-scammer. Tak kiralah money collector ke. Nanti makcik-makcik tanya pula, apa benda pula? Dia kata, money collector. Money collector ni dia kata jual duit lama. Masukkan duit, nanti kami akan hantar by post. Duit lama. Kami akan masukkan duit, hantar duit, macam-macam kena tipu saja. Jadi nasihat saya, tolong jangan ambil endah orang-orang macam ni.
semuanya akan merugikan kita. Nauzubillah. Allahu Akbar. Jadi sudah betul sekalian. Itulah sebenarnya banyak sebenarnya sekarang ni penipuan-penipuan di dalam pengiklanan dan juga perniagaan. Jadi kita ni sebagai manusia yang Allah kurniakan akal, kita perlu berhati-hati di dalam memilih produk-produk yang diiklankan kepada kita, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, doktor, kita balik ke persoalan berikutnya pada sahabat Facebook kita, iaitu Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Izhar, Da'i Luqman dan warga kerja Tanya Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara Sayyidina Abdul Rahman bin Auf mengiklankan jualan tali pengikat unta yang membawa kekayaan kepadanya semasa berniaga di Madinah? Dan soalan kedua, apabila sahabat Rasulullah SAW berjaya mengubati seorang ketua kampung dengan membaca surah Al-Fatihah, bagaimanakah kita boleh kaitkan kejayaan tersebut dengan testimoni kejayaan perubatan untuk masa kini? Satu soalan yang cukup bagus, sama-sama kita selidiki. Silakan. Baik, pertama sekali kita lihat apa nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf mempromosikan produk dia apa dia? Tali unta. Terdapat banyak riwayat menceritakan bagaimana Abdul Rahman bin Auf ni dia panggil kepintarannya dalam bisnes. Dia berlawan secara sihat. Tak ada guna sihir-sihir lah. Dia masuk Madinah, pergi ke pasar Madinah, dia tengok orang-orang yang paling laku, yang paling boleh membuat duit. Orang kata boleh buat kaya lah. Ya, orang jual kenderaan ni memang boleh kaya. Jadi kenderaan tu yang paling mewah masa tu adalah unta. Unta, kuda. Tu antara ni lah. Orang kata apa, kalau zaman dulu, kalau lori bawa barang, bawa ikan, bawa ni, keldai lah. Keldai. Sampai hari ni pun keldai. Kalau di tempat negara Arab, kalau saya duduk sana, memang keldai dia orang gunakan untuk tarik barang-barang ni. Jadi, bila jual unta, Abdul Rahman kata, aku nak buat jual unta juga. Sebab Yahudi kaya dengan jual unta. Tapi, dia kata, kenapa aku tak lawan dia? Lawan, dia buat secara sihat. Jual unta dan jual tali. Tali ni pula seperti mana disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, kerana melawanan berwarna-warni. Tali dia tu warna-warni. Jadi bagusnya dia siap ikat. Jadi itu antara promosi yang dia buat. Dia ada sesuatu yang berbeza. Katakan Yahudi itu jual unta saja. Tali tak ada. Dia jual dengan tali. Ataupun ada kedai Yahudi itu tali dan unta. Tapi tali yang biasa, dia warna-warnikan tali tu. Jadi orang akan tertarik lah. Nampak tak? Macam kereta. Kereta kan ada yang ada magat spoiler. Ada spoiler, ada skirt kat bawah. Dia ada pelbagaikan. Bila pelbagaikan tu yang menyebabkan orang terhibur dan minat untuk beli. Itu kaedah promosi yang betul. Nampak tak? Ada setengah orang dia nak nampak lain daripada yang lain, dia warna-warnikan dia punya kod. Betul. Dia memang tak pakai warna kecuali warna yang warna-warni macam warna dinding ni belakang. Kod dia tu warna dinding. Tapi kat Malaysia ni dia seorang je. Orang tahu dia ni mamat ni aku kenal dia ni. Nampak sebab apa? Kod dia. Songkok dia mungkin. Spek mata dia. Jadi dia buat lain daripada yang lain. Dan dia pula jenis jual yang baik, yang betul. Tak ada masalah. Harus hukumnya. Jadi oleh sebab itu kita kena faham yang Abdul Rahman bin Auf dia pintar dalam buat bisnes dan tidak pernah buat benda yang bukan-bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kejayaan. Ya, apabila membaca Al-Fatihah dipanggil ruqyah. Ada yang sebut ru'yah. Ru'yah ni lain. Ru'yah ni mimpi. Ya, mimpi itu ru'yah. Ini ruqyah. Ruqyah ni kita bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan 3 kul pada air yang kita baca, kita belajar kan. Untuk syifa, itu tidak ada salah. Masalah sekarang ni orang jadikan produk itu jual beli. Itu tak boleh. Contoh, minumlah air ini dengan harga RM15 satu botol. Pertama, kerana air ini telah dibacakan 30 juzuk padanya. Waduh. Yang kedua, ada pula yang jual, minumlah air ini, harganya tak mahal, RM15 saja. Air ini telah dicelupkan dengan janggut Nabi SAW. Bila pula dia habis. Inilah yang dinamakan penunggang agama yang hakiki. Ada hakiki pula tu. Apa kepulaknya? Sebab kesnya saya pernah lalui, masa kita nak bagi sijil halal, ada satu produk air. Saya teringat masa tu, air tu dia kata telah dicampurkan dengan
air telah dicampurkan dengan busut bukan busut. Yang makan kayu ni apa? Anak-anak. Oh. Kan rumah anak-anak tu kan panggil busuk kan. Dia campur dengan busuk tu dalam air tu. Nak buat apa tu? Sebab dia bagi anak-anak itu makan 24 juzuk Quran. Masya-Allah. Jadi anak-anak itu dah makan 24 juzuk Quran. Lepas tu busuk tu dia masukkan dalam air dia dengan alasan dapat berkat ke apa benda, wallahu a'lam lah kan. Lepas tu ada saya ingat masa tu ada saya tak ingat timbalan mufti ataupun ahli majlis fatwa masa tu, dia pun cakap pelik, dia kata. Kenapa tak cukupkan 30 juzuk terus? Saya pun betul kata apa benda budak ni nak jual barang sebenarnya. Memang tak dapat segi halal. Dia mempergunakan ayat Quran, gunakan benda-benda macam tu untuk melariskan produk. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Tidak ada masalah untuk meruqyah, tetapi pastikan cara yang betul lah. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian. Macam-macam sebenarnya kita tengok kerenah masyarakat pada hari ini untuk nak melariskan perniagaan dan juga mempromosikan barangan mereka. Jadi kita perlu memilih barangan-barangan yang betul dan cara yang betul, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, banyak lagi yang kita akan kupas, kita akan bincangkan, kita dapatkan jawapan. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan fiqh, iklan dan testimoni, di mana ini adalah berkaitan dengan perniagaan. Mungkin ramai daripada kalangan kita penonton rancangan Tanyalah Ustaz adalah ahli-ahli perniagaan, sama ada besar, sama ada major bisnes ataupun minor bisnes. Jadi ayo sama-sama kita ambil cakna tentang ilmu pada pagi ini agar setiap promosi yang kita lakukan untuk melariskan perniagaan kita ini diberkati dan juga di atas landasan syariat yang sepatutnya, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi jom ayuh sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya, Doktor. Daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni musim durian. Ramai juga yang tertipu dengan promosi durian. Promosi 1 kilo dengan harga RM5. Tapi apabila sampai yang tinggal RM50 1 kilo dengan alasan yang promosi dah habis. Dahlah datang dari jauh, pergi dengan harapan, balik dengan kehampaan. Rasa tertipu pula. Dalam fi iklan, adakah cara begini dibenarkan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Bagaimana, Doktor? Silakan. Dalam benda ni kita tidak boleh nak menghukum semudah-mudahnya mengatakan bahawa penjual durian itu menipu. Mungkin kita yang lambat. Memang betul ada. Dia itu kaedah promosi. Promosi ni dia tak akan buat lama-lama. Kalau gitu baik dia buat kebajikan dia terus. Betul tak? Jadi maknanya dia buat promosi ni macam contoh dia nak jual durian. Jual durian dia akan buatlah daripada 1000 buah 1000 bagi buah biji ke apa? Biji. 1000 biji buah 1000 biji durian. Ya, buah durian tu. Katakan daripada 1000 tu mungkin dia nak buat promosi 100 yang pertama beli akan dapat dengan harga RM25 sekilo Musang King. Daripada 1000 yang saya ada ni 100 saya buat promosi. Yang lain semua harga biasalah, RM55, RM60, RM70 ikut pada orang kata apa kualiti buah. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan, jangan kita cepat nak kata dia tertipu. Itu sebabnya kalau kita sampai-sampai tu tengok dah habis. Dia kata dah habis dah yang promosi. Maka bukan rezeki kita lah tu. Jadi jangan cepat kita menghukum. Sebab bila kita menghukum, takut-takut kita dah menzalimi orang yang tidak
menipu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, kadang-kadang kita jangan terus menghukum lah. Kadang-kadang memang betul bagaimana kata doktor, promosi ni dia dalam satu tempoh masa pendek dan cuma untuk kuantiti yang limited. Jadi insyaAllah mudah-mudahan memberi dan juga menjawab persoalan pada saudara Ahmad Faizal kita sebentar tadi insyaAllah. Jadi jom ayo sama-sama kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum doktor, da'i dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iklan di luar negara lebih berani dan bersaing secara telus. Soalan saya, mengapakah di rantau Asia beriklan secara terang-terangan dengan mempersoalkan kualiti barang dagangan pihak pesaing tidak seperti di luar negara? Adakah kerana faktor agama? Dan yang keduanya, iklan yang menggunakan bahan tiruan sebagai contoh, gam berwarna digunakan untuk mengganti keju yang meleleh di dalam iklan makanan. Adakah dianggap penipuan atau metod pengiklanan? Doktor, dua soalan yang cukup menarik. Silakan. Dua-dua soalan ini perlu kepada fakta. Dia tidak boleh bertanya soalan dalam keadaan orang kata apa, hanya sekadar anggaran atau andaian. Sebagai contoh, bila dia kata di luar negara lebih telus, apa fakta yang menunjukkan di luar negara itu telus berbanding dengan rantau Asia? Jadi perlu ada satu kajian. Jadi dalam hal ini saya tak nak jawablah. Kerana kajian tak ada. Kan? Sebab pengalaman saya berada di luar negara dan lama juga di luar negara dan kita pun banyak pergi luar negara. Bila saya pergi di luar negara pun sama juga macam berdasarkan observation, berdasarkan kepada pemerhatian, sama juga dia punya claim dia punya cara mempromosikan lebih kurang sama saja. Dia lebih kurang sebab sifat manusia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebab nafsu manusia ni tak kira kamu di rantau Asia ke, di barat ke, sama saja sifat nak mengajak orang, mengajak diri kepada tak baik. Itu sebabnya Al-Quran datang. Itu sebabnya Nabi datang untuk mengajar kita agar kita melawan nafsu amarah itu. Itu yang pertama. Nombor dua tadi apa? Berkaitan dengan keju meleleh. Keju meleleh. Sama juga. Menggunakan gam. Betul ke fakta itu? Kalau ada lah, saya nak kata gam tu, mati orang makan gam ni, Dik. Jadi selalunya kalau bahan yang lain, mungkin dia kata ini adalah keju. Tapi dia guna bahan lain yang bukan keju yang halal sebagai contoh. Dia kata ni halal. Padahal keju tu tak halal. Itu hukumnya haram lah. Dia termasuk daripada ghosh. Penipuan yang diharamkan. Jadi beringat ya kepada semua penjual-penjual di luar sana. Ya, pengusaha-pengusaha produk. Jangan kita overclaim dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dikata mempromosikan berlebih-lebihan. Sebagai contoh ada baru-baru ni saya tengok dalam Instagram, ya. Tak mau sebutlah. Masalahnya orang ni pun ada orang agama juga. Dia jual apa? Dia jual minyak wangi. Minyak wangi ni dia kata telah pun didoa oleh 30 orang ulama tersebut. Siapa ulama tu? Satu. Lepas tu dah satu botol pula. Dia jual berbotol-botol. Adakah 30 ulama satu dunia tu datang dekat kilang dia yang minyak wangi banyak tu pakai doa? Balik. Yang tangki yang dah habis tu, bila pula dia datang pula? Jadi semua tu tak ada bukti. Satu. Nombor dua, ni claim dia. Dia punya promosi. Dia kata apa? Siapa yang ada masalah jiwa, Masya Allah, elok pakai, dia kata. Menenangkan jiwa. Pening kepala saya tengok. Yang bestnya, siapa yang belum dapat jodoh, pakai. InsyaAllah dapat jodoh. Nampak sangat membohong. Macam minyak mengasih tu. Itu pelik kan. Macam-macam. Jadi tolonglah jangan jadi orang yang menjual benda-benda yang seperti itu. Sebab ia memalukan kita sebagai orang Islam. Allah. Nabi tak pernah ajar benda-benda macam itu. Wallahualam. Perlu dielakkan kerana ianya mampu mengundangkan fitnah kepada agama Bukan kita. Bukan saja fitnah, khurafat lagi. Khurafat dan juga khurafat lagi kata doktor. Jadi mudah-mudahan kita elakkan perkara-perkara yang sedemikian insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan dengan jawapan pada yang doktor sebentar tadi menjawab persoalan buat kita bersama. Jadi doktor, satu persoalan doktor. Berkaitan dengan ada orang dia nak mempromosikan tudung sebagai contohnya dululah di bazar Ramadan, di bazar Syawal sebagainya, tetapi yang mempromosikan tudung, yang memakai tudung itu adalah seorang lelaki. Bagaimana doktor? Silakan. Okey. Dia kena ingat orang pakai tudung sebab nak menyerupai wanita, hukumnya haram. Okey.
Tapi kalau dia sekadar pakai nak buat lawak, pakai sekadar apa nak tunjukkan inilah pakaiannya. Sebab dia nak guna perempuan, dia kena bayar kos perempuan. Tak? Lepas tu bini pun tak bagi. Ya, guna model perempuan. Silap bulan model perempuan ni jadi madu dia. Jadi baik dia tak bagi awal-awal. Jadi macam mana? Dia pun saja pakaikan telekung. Ni maka janggut terkeluar besar gitu. Boleh tak? Dia sekadar macam pertama macam gurauan. Yang keduanya dia sekadar nak menunjukkan inilah bentuk dia, inilah pakaian, cara pakai dia dan sebagainya. Maka itu tidak salah. Hukumnya makruh saja kata para ulama. Kalau nak haramkan terus tak boleh. Ya, sebab apa? Dia bukan nak menyerupai wanita terus. Bukan dia tu terus jadi nama Azizi, bertukar malam je Azizah. Masya-Allah. Dengan makeup berjalan gitu tak boleh. Hukumnya haram. Geli aku, la ilaha illallah. Itu tak boleh. Itu menyerupai wanita yang diharamkan kerana dia memang nak jadi wanita. Itu hukumnya haram. Tapi sekadar dia pakai, dia tunjuk ni macam ni tak salah. Kalau kat rumah kadang-kadang kita pun ambil telekung bini pakai gitu, takkan jadi haram terus. Ada gurau gitu, tak salah. Tak salah. Tak menyebabkan kita berdosa. Kalau dia nak tunjukkan, nak mempromosikan hanya dia pakai tunjuk gitu, tidak masalah. Jadi tidak dinamakan sebagai tasyabuh lah, Doktor. Tak. Dia tasyabuh ni bila dia nak jadi lelaki, perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan, baru dia tasyabuh. Kalau gitu orang perempuan kalau pakai kain pelekat orang lelaki, dosa tak? Tak dosa tu. Bangun pagi bertukar. Suami pakai kain batik, lelaki pakai isteri pakai kain pelekat. Bertukar. Habis berusaha. Anak termenung. Apa pasal bertukar? Tak perasan. Gitu. Jadi takkan berdosa kot. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan pandangan buat kita bersama. Jadi janganlah kita cepat-cepat menghukum lah, Doktor. Bagi orang yang kalau kita nampak tu mungkinlah itu dia nak mempromosikan, tidak ada masalah pada saat itu dan tidak dikira sebagai tasyabuh. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, Doktor, kita nak beralih ke persoalan berikutnya daripada saudara Muhammad Zarfan Kamal. Assalamualaikum Dr. Danai. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada soalan. Sekarang ni kita lihat banyak orang menunjukkan jumlah rezeki yang diorang dapat. Macam contoh tunjuk duit, kereta ataupun resit transaksi bank sebagai bukti keberkesanan kumpulan mereka. Tapi bila orang tanya, dirahsiakan cara diorang dapat duit. Kena join tim diorang dulu. Jadi adakah dibolehkan menunjukkan harta untuk tujuan promosi? Jazakallahu khairan katsira. Dr. Danai. Silakan, Doktor. Saya banyak juga baca buku-buku yang berkaitan tentang bisnes. Saya tak pandai bisnes, tapi saya suka baca buku tentang bisnes sebab kita ada jadi penasihat dan sebagainya. Tak ada lagi lah. Ya, kalau pakar-pakar ekonomi, kalau nak berjaya dalam bisnes, dia kata tunjukkan duit yang kita dapat. Tunjuk betul-betul duit, letak dalam beg. Ia tak berlaku di dalam kalangan orang businessman yang hebat. Jutawan-jutawan yang hebat, yang betul-betul businessman, yang ada kat Malaysia ni, kalau nak sebut nama, semua orang kenal. Ya, tak ada pula dia ambil gambar tidur atas duit, tak ada. Ini semuanya orang panggil apa? Kaedah pengiklanan yang melampau. Nak menunjukkan yang dia kaya disebabkan bisnes yang dia buat. Tapi dia tak bagi tahu duit tu dapat dari mana. Mungkin duit tu dia pinjam orang punya ke? Bila orang terlibat dengan bisnes dia, tak pun kaya macam dia. Nampak tak? Kadang-kadang dia menjanjikan benda yang tak pasti. Tu kena beringat. Ada pula yang tunjukkan kereta mewah. Tunjuk. Sekarang PKP nak jual tutup, malu sebab tak bayar 2-3 bulan. Nampak tak? Jadi tolong jangan kita ini nak mempromosikan satu produk dengan menunjukkan kekayaan yang kita ada. Kekayaan yang kita ada tu simpan elok-elok dan keluarkan zakat. Ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Allah bagi tu, banyakkan bagi orang makan, sedekah orang makan, bantu orang susah. Tak salah. Ada kawan-kawan yang saya kenal kaya, tak pernah tunjuk pun duit dia banyak. Biasa je pakai baju pun beli online. Tapi kalau buat sedekah, cepat zap. Sekali orang minta 5,000, 6,000, 10,000. Tak ada masalah. Masjid perlukan makanan, bagi, tak ada masalah. Itu orang kaya yang sebenar. Abdul Rahman bin Auf tak pernah tidur atas duit. Tapi orang nampak gerabak-gerabak dia berjalan, semua tu sedekah. Itu betul-betul hebat. Tak, ini bukan main. Letak dalam beg, tunjuk duit banyak. Bila berlaku PKP, menangis. Apa cerita? Jadi kadang-kadang kita ni melampau sangat nak menunjukkan kekayaan kita, nak tunjukkan kita berjaya.
tapi sebenarnya hati kita rosak. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Kurangkan kita menunjukkan kekayaan, tetapi tunjukkan kualiti produk yang dihasilkan. Jadi insyaAllah sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi doktor, sidang penonton sekalian, kita nak berhenti berehat sebentar. Kita ingin melabuhkan tirai kita terlebih dahulu TV3 ni. Jadi sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif Tanyalah Ustaz di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu yang rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, menerusi siaran di TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih sidang penonton sekalian kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami pada pagi ini untuk sama-sama kita nak menambah baik dan juga menambahkan lagi kualiti ilmu untuk kehidupan kita insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan fiqh iklan dan testimoni. Alhamdulillah, sepanjang 1 jam 30 minit yang kita bersama langsung sebelum ini sudah pun banyak hukum-hukum, banyak jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan sahabat-sahabat kita yang sudah pun kita dapatkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi panduan buat kita untuk berniaga dengan cara yang patuh syariah dan berlandaskan dengan Islam. Mudah-mudahan ianya membawakan keberkatan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda semua insya-Allah. Jadi sidang penonton, doktor, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita yang seterusnya daripada Mak Etun. Assalamualaikum Doktor dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita ada hak sebagai pelanggan boleh menyiasat? Jika tidak betul, adakah wajib bagi kita untuk laporkan kepada pihak berkuasa supaya orang lain tidak tertipu? Contohnya, pernah terjadi iklan pusat tuition yang menyatakan bahawa tenaga pengajarnya berkelulusan ijazah universiti, sedangkan tenaga pengajarnya tidak mempunyai kelulusan tersebut adalah palsu ataupun mengelirukan. Bagaimana doktor? Silakan. Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Islam suruh kita ini jadi orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi dalam isu ini, bila kita faham bahawa ada produk-produk yang mengiklankan dan produknya tidak betul, produknya ada penipuan, produknya ada unsur-unsur scam dan sebagainya, tanggungjawab kita apabila terdapat bukti setelah kajian dibuat, maka tanggungjawab kita wajib mendedahkan dan melaporkan kepada pihak berwajib. Agar apa? Agar kita tidak memberikan keburukan itu kepada orang lain atau keburukan itu tidak tersebar dalam kalangan masyarakat. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah jawapannya, iaitu perlu untuk kita melaporkannya. Jadi sebagai salah satu cara untuk kita nak untuk kita meningkatkan dan juga menegakkan kebenaran, kita perlulah melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Jadi doktor, satu persoalan doktor, saya dapat ni daripada sahabat Instagram saya, bertanyakan berkaitan dengan dia ni seorang pekerja yang memasang iklan billboard. Dia bertanya, adakah dibolehkan untuk dia memasang iklan billboard bagi syarikat yang haram, sebagai contohnya arak dan juga judi, doktor? Silakan. Saya baru saja jumpa dengan seorang pengusaha billboard di Malaysia, di tempat-tempat yang strategik. Memang bayaran juta. Betul. Kebetulan dia cakap kat saya, dia kata, Ustaz, saya alhamdulillah setelah banyak belajar, banyak bertanya kepada ustaz-ustaz, dia banyak produk-produk yang minta dia orang pasang dekat billboard tempat dia dengan bayaran yang sangat tinggi, tetapi malangnya semua produk-produk itu benda yang haram untuk orang Islam. Arak, judi dan sebagainya. Jadi dia sebagai pemilik orang Islam, pemilik yang billboard tersebut,
seluruh Malaysia, dia tidak terima dan dia tolak. Dia kata disebabkan dia tolak itu bukan dengan nilai yang kecil katanya, jutaan ringgit. Dia tolak. Allah gantikan yang lebih baik daripada itu. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang Islam, ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram. Jelas. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan memberikan penjelasan buat kita bersama, khususnya kepada pekerja-pekerja juga yang memasang, yang ditugaskan untuk memasang billboard. Jadi kalau kita boleh pilih benda yang lain, lebih baik kita pilih yang halal daripada kita terus-menerus melakukan perkara-perkara dan juga mengiklankan perkara-perkara yang haram, insyaAllah. Jadi doktor, kita ada pemanggil setia kita juga di talian pada saat ini, Ibu Nur Hayati Ismail kita dari Rawang. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam, Dang Echa. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar? Handsome hari ni, nampak. Handsome. Sebelum ni tak handsome lah. Handsome, tapi tengok dengan rambut dah cantik tu, handsome pula. Silakan Kak Yat. Boleh Kak Yat cakap dengan Ustaz? Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Yat ada dua soalan. Soalan pertama, berapakah keuntungan yang dibenarkan syarak dalam kita menguruskan satu perniagaan? Dan adakah kita boleh menggunakan alasan kita menggunakan duta yang mahal, so kita masukkan tu dalam modal? Dan soalan kedua, mengenai jualan hartanah. Bila kita beli rumah, kita tengok iklan dia berbagai kemudahan dengan view yang cantik. Tapi setelah kita duduk beberapa tahun, segala yang janjikan seolah-olah itu palsu semata dan akhirnya kita tipah tertipu, Ustaz. Okey, itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. InsyaAllah, Kak Yat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Kak Yat kita daripada Rawang yang bertanyakan dua soalan yang menarik pada pagi ini. Jadi doktor, bagaimana penjelasannya? Baik. Berhubung tentang keuntungan, Islam tidak melarang kita untuk mengambil keuntungan. Berapa banyak kita nak ambil pun boleh. Cuma ulama-ulama antara Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan ramai lagi pakar-pakar ekonomi mengatakan bahawa tidak salah kita mengambil keuntungan, tetapi kita sewajarnya melihat kepada uruf. Lihat kepada harga semasa. Keuntungan yang kebiasaan orang ambil. Jangan berlebih-lebihan sangat sebab banyak kesan daripada berlebih-lebihan mengambil keuntungan. Ya, bila kita mengambil lebih, sebagai contoh, kita mungkin tidak akan berjaya dalam bisnes. Kerana apa? Kerana orang lain lagi murah. Yang kedua, kita takkan boleh pergi jauh sebab barangan kita hanya orang kayangan je akan beli. Betul tu. Jadi oleh yang demikian dia susah untuk survive, susah untuk teruskan. Sebab hari ni kalau zaman-zaman sekarang jual barang-barang mahal, orang tak beli. Orang beli yang mana ia sesuai untuk situasi sekarang. Itu sebabnya kita nak mengambil keuntungan kena buat kajian. Kena buat pendidikan. Tak salah ambil 100%, 200%, 300%, tak salah. Tapi kesan dia apa benda? Itu kena lihat kepada kesan. Yang penting keuntungan itu kita ambil dengan cara yang betul, dengan cara berniaga dan kita pun orang kata apa, orang pun reda untuk membeli, tak ada salah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, menggunakan duta-duta yang mahal. Ya, dia ambil artis-artis terkenal, ya, jadi dia mahalkan harga produk itu. Tak salah. Sebab apa? Dia dah memang itu adalah termasuk daripada kaedah dia nak mempromosikan barang tersebut. Dan orang pun memang nak beli. Tak salah. Boleh dibenarkan. Dia boleh nak mahalkan, dia boleh juga nak murahkan. Tak salah. Itu soalan yang seterusnya tu berkaitan dengan jualan hartanah tu. View yang cantik tapi beli-beli tak. Itu sebabnya kita sebagai pembeli, kita kena tahu hak kita. Ada orang dia nak beli kondo, tengok dalam gambar bukan main cantik. 3D, 4D, cantik betul. Bila beli, duduk hakikatnya memang teruk sangat. Dia kata janji kita akan bagi aircon sebagai contoh. Bila masuk tengok aircon cak ayam. Memang teruk betul. Dia kata akan pasang kabinet. Kabinet masya-Allah memang cukup-cukup makan kabinet dia tu. Jadi itu sebabnya kita sebagai pembeli kita kena tahu hak kita. Buat bila kita beli, sebelum kita beli kena buat kajian. Kontraktor ni ataupun pengusaha dipanggil apa? Dipanggil development tu. Kita tengok developer tu, macam mana developer tu terkenal dengan dengan amanah atau tidak. Boleh tengok hasil-hasil kerja mereka yang sebelum. Tengok masuk baguslah syarikat-syarikat ni semua yang dia buat semua ni betul. Okey, kaji. Lepas tu kita tahu pula, lepas kita masuk, kita dah beli, kita dah masuk, kita tahu pula hak kita. Kita ada kontrak, kita ada waktu untuk komen, kita ada waktu untuk kita buat inilah orang kata apa, buat
aduan. So gunakan waktu yang ada dan gunakan saluran undang-undang jika kita dapati kita tertipu. Jadi jangan kita pasrah, Allah dah rezeki aku, qada dan qadar aku kena tipu, nak macam mana? Tak boleh. Kena usaha, berjuang sehingga mendapat kemenangan. InsyaAllah perlu diperjuangkan hak kita. Kalau dah tertipu tu, jangan terus kekal sebagai tipah tertipu, tetapi laporkanlah kepada pihak yang berwajib untuk kita mendapatkan hak kita sendiri kembali. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada ayat tersebut. Kita beralih ke persoalan berikutnya, Doktor. Daripada Facebook, daripada Puan Siti Nurbaya. Assalamualaikum kepada Doktor, Da'i dan kru. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah keberkatan sesuatu perniagaan barangan itu juga terletak kepada cara pengiklanan atau cara mempromosikannya? Dan bagaimanakah cara yang baik dalam bersaing melalui iklan di dalam Islam, kerana iklan akan ditonton dan diperhatikan oleh semua yang melihatnya? Dan soalan keduanya, adakah sumber iklan itu juga boleh melalui lisan atau mulut? Dan apakah kebaikan dan keburukan cara ini? Silakan. Okey, kalau kita lihat kepada soalan pertama, adakah keberkatan sesuatu perniagaan barangan itu juga terletak kepada cara pengiklanan atau cara mempromosikannya? Berkat ni dilihat kepada semua benda. Pada produk tu sendiri, kita buat memang betul-betul dengan kaedah yang betul, tidak ada berlaku penipuan, dan produk itu memang seperti mana yang diwawarkan, begitulah produk itu. Itu satu keberkatan dah. Sebab dia tak menipu, dia amanah. Nombor dua, cara dia mempromosikan. Promosi dengan cara yang betul. Promosi dengan cara amanah. Promosi dengan cara yang tidak menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. InsyaAllah di situ juga keberkatan, menyebabkan orang ada terbuka hati untuk membeli produk yang dijualnya itu. Jadi oleh sebab itu, keberkatan ini melihat kepada semua aspek. Barang kita yang buat, barang yang kita nak mempromosikan, semua tu dia melibatkan kepada keberkatan. Itu berkaitan dengan keberkatan, Doktor. Jadi Doktor, yang berkaitan dengan cara mulut, Doktor, mulut dan lisan, Doktor. Dia untuk mempromosikan ni, kita tak kisah kita nak guna kaedah apa pun. Islam tak pernah melarang dan Islam tak pernah menyuruh pun kita nak buat promosi ini dengan cara tertentu. Yang penting, cara yang kita nak mempromosikan itu sama ada dalam bentuk tulisan, percakapan dan sebagainya, ya, tidak orang kata apa, memberi keburukan kepada orang lain. Jadi kalau selagi benda-benda itu baik, benda itu boleh memberikan kefahaman kepada orang lain, silakan, kerana ia adalah amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita berniat untuk membantu dan menggembirakan hati orang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, menjawab persoalan daripada Ustaz tersebut adalah tidak ada masalah untuk cara kita mempromosikan. Pastikan caranya itu tidak bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudari Siti Nurbaya kita sebentar tadi. Jadi, Doktor, sidang betul sekalian, kita nak berhenti berehat untuk berita akhir untuk episod kali ini. Jangan mana teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan dan juga berbicara berkaitan dengan topik fiqh iklan dan testimoni pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat satu input yang baru di dalam cara kita untuk mempromosikan dan juga mengiklankan perniagaan kita kepada peniaga-peniaga di luar sana khususnya, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk mengirim terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Namun sebelum itu, ayo sama-sama kita naraikan persoalan berikutnya, Doktor, daripada sahabat Facebook kita, iaitu daripada soalan ni kita sudah jawab sebentar tadi. Jadi Doktor, sebelum tu Doktor, sementara kita nak meraikan tu, satu soalan Doktor, berkaitan dengan orang yang memakai jersey tetapi mempromosikan syarikat-syarikat sebagai contohnya arak, perjudian dan sebagainya, Doktor. Silakan. Ramai anak-anak muda bertanya kepada saya lah. Dia kata, boleh ke kita pakai jersey ataupun baju-baju yang mempromosikan tempat-tempat haram?
mempromosikan produk-produk yang haram, maka hukumnya haram. Tak boleh kita mempromosikan produk-produk yang haram, tempat-tempat yang haram, gambar-gambar yang haram pada pakaian-pakaian kita. Dan ini dijelaskan oleh kebanyakan ulama-ulama dalam isu libas, pakaian. Ada yang mengatakan libasus syuhrah, pakaian-pakaian yang kita pakai untuk menunjukkan kepada orang lain. Jadi semua tu dibincangkan ulama. Selagi mana tidak ada benda haram, tidak ada sumber haram, tidak ada benda-benda mensyirikkan Allah Ta'ala, maka ia dibenarkan. Tetapi sekiranya benda itu berkaitan dengan perkara-perkara haram, maka diharamkan juga, Doktor. Jadi insya-Allah memberikan agar anak-anak muda luar sana, lepas ni kalau nak pilih baju apa nak pakai tu, pilihlah yang tidak ada lambang-lambang ataupun logo-logo daripada syarikat-syarikat yang haram, yang kita sudah sebenarnya pasti dan juga kita jelas tentang keharamannya, insya-Allah. Jadi Doktor, kita nak balik dengan persoalan berikutnya daripada Puan Laila di Larosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Soalan saya, apakah hukum melakukan pengiklanan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak elok, yakni lucah, bagi mempromosikan sesuatu produk mereka, juga disertakan dengan tagline yang agak kurang sopan, malah ditambah pula dengan testimoni yang bukan dari pengalaman mereka sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Sama-sama. Jadi Doktor, ini satu persoalan yang berkaitan dengan isu semasa. Banyak berlaku, terutamanya di kalangan peniaga-peniaga muda kita, Doktor. Silakan. Mempromosikan produk-produk yang menggairahkan, yang tidak tutup aurat, yang orang kata apa, membawa kepada haram, ya, semua tu adalah tidak dibenarkan dalam syarak. Itu sebabnya setiap iklan, setiap promosi yang kita kena buat, banyak benda yang perlu kita perhatikan. Tidak boleh ada penipuan. Ya, tidak boleh ada benda-benda yang menggairahkan. Perempuan tak tutup aurat, dia sendiri tak tutup aurat, dia pula bercakap benda-benda yang bukan-bukan, memalukan sebagai seorang Islam. Ya, nombor 3, dia tidak barangan ataupun produk yang dia nak mempromosikan kepada orang ramai itu pula tidak pula mengelirukan. Itu semua tu memainkan peranan. Jadi oleh sebab itu, dalam kita nak mempromosikan produk-produk kita, jangan kita menggunakan kaedah yang salah. Bila kaedah tu salah, maka salahlah cara kita mempromosikan produk tersebut. Jadi oleh sebab itu, berhati-hati, jangan kita tersilap langkah. Memang mungkin akan jadi trending. Tapi trending ni ada 2. Satu trending yang baik, satu lagi trending yang tak baik. Yang baik dapat pahala, yang tak baik dapat dosa dan kecaman. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Doktor, satu persoalan Doktor, saya sangat-sangat nak tertanya-tanya soalan ni. Berkaitan dengan, okey, kita tahu seorang individu ni yang menukar jantina. Dia ada produk dia sendiri. Apa hukumnya orang-orang follower-follower yang mempromosikan produknya ni, yang seterusnya mengkayakan tokenya ni, Doktor? Silakan. Dah tahu orang tu buat benda haram. Dia tukar jantina dan dia berperwatakan macam wanita. Dan dia ni asalnya lelaki. Dah buat, pertama sekali dia dah buat benda yang Allah laknat. Itu satu. Nombor 2, kita pula bantu dia punya perniagaan. Yang perniagaan dia pula perniagaan yang tidak berasas, sebagai contoh. Tak dapat sijil KKM. Bahkan produk-produk dia tu mengelirukan. Kita pula beli sebab melihat dia berjaya. Contoh, maka kita dah menyokong orang-orang seperti ini. Bahkan kita pula menyebarkan maklumat-maklumat tentang produk itu sehingga ramai pula yang membeli. Maka kita membantu orang untuk buat maksiat. Bila bantu orang buat maksiat, kita juga dapat saham. Dia boleh buat pembedahan dadanya sehingga nampak macam wanita. Pakai duit mana? Duit yang kita belilah. Yang untung daripada barang-barang yang dijual. Maka kita memberi sumbangan kepada dia ataupun membantu dia untuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi setiap benda yang membawa pada haram, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Jadi sudah betul sekalian, kita haruslah lebih berhati-hati sekiranya kita ingin mempromosikan barangan seseorang itu. Kita kena pasti jugalah latar belakang siapakah sebenarnya individu-individu yang kita nak niagakan barangan mereka ni, insya-Allah. Jadi Doktor, kita balik dengan persoalan berikutnya daripada saudari Izzara. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan semua kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimana hukumnya bagi sesetengah penjual makanan ketika dalam iklan meletakkan gambar yang sangat mengujakan untuk menarik pelanggan ketika pandemik ini? Mereka melakukan penghantaran terus ke rumah iaitu COD. Namun agak kecewa apabila tiba makanan yang dihantar sudah tidak elok dimakan dan yang sampai tidaklah seperti yang dipamerkan ketika iklan di media sosial dan cas penghantaran pula tidak sama seperti dijanjikan pada sebelumnya. Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Pertama, orang yang buat macam tu berdosa lah. Haram dia menipu pembeli. Seperti mana dia letak dalam Instagram, dalam Facebook, macam itulah dia kena hantar kepada orang. Nampak tak? Dalam gambar, Masya Allah, dia punya cheese melempar-lempar. Nampak? Daging dia, Masya Allah, tebal. Roti yang mengepek tu, cantik. Bila sampai kat kita secara hakiki, nampak macam alahai. Baik kita buat sendiri lagi sedap, nampak tak? Jadi benda tu, pertama, kalau orang yang menjual, dia buat benda-benda seperti ini, hukumnya adalah haram. Kerana apa? Dia menipu orang dengan dengan cara yang sangat terkutuk. Letak dalam gambar lain, letak dalam Instagram lain, Facebook lain, tapi sampai ni tak sama. Itu yang pertama. Nombor dua, kita sebagai pembeli pun kena bijak. Jangan beli kecuali kita tengok testimoni. Tengok apa komen-komen orang. Macam kita nak beli online kan. Jangan main beli je. Tengok pada komen-komen. Komen sampai ke tak. Barang ada ke tak. Ini tak. Dah jual. Dah buka duduk dalam sistem. Dah lebih kurang 1 tahun. Tapi tak ada orang beli lagi. Nampak sangat mohong kan. Nampak tak? Jadi banyak benda. Kita jangan mudah tertipu. Orang Islam jangan mudah tertipu. Nabi pun tak bagi kita jatuh dalam lubang biawak 2-3 kali. Kita tengok orang dah jatuh, jangan kita beli lagi. Jadi itu sebabnya kita kena study, kita kena tengok barang ni betul ke tidak. Macam saya, Alhamdulillah, setiap produk makanan yang saya nak tolong review kan, mesti saya tengok dulu. Kena datang kepada kita. Datang, biarlah. Memang, kalau ikut kan, ada sebahagian orang terkenal, bila orang hantar barang, so promo produk je. Betul. Letak dalam apa? Dalam bukan yang feed tu, dia yang apa? IG story. IG story. RM1,000. Promo produk orang ni dalam IG boleh buat duit. Saya tak ambil duit. Jadi awak tak payah bayar apa-apa kat saya, cuma bawa datang produk tu, saya nak rasa tu sedap tak sedap. Kan saya kata belilah sedap, barang bagus. Tengok orang beli daging tercabuk gigi makcik. Masya Allah. Mau tak ni keras. Jadi saya kena rasa dulu baru saya kata okey, boleh beli. Sampai banyak-banyak bukan saya makan, saya bagi habis kat jiran-jiran tetangga semua. Bagi kat orang susah. Apa ni roti-roti saya promo-promo roti kan. Memang lembut betul. Macam semalam saya makan roti ada orang Islam kita buat. Kena buang kerja orang tu. Tak ada kerja. Jadi dibuat roti-roti, saya pun promo, alhamdulillah ramai yang beli. Nampak tak? Bila saya makan memang lembut betul, tapi saya makan satu je. Yang lain semua saya bagi kat orang habis. Bagi kat orang tu, bagi orang. Suka orang. Orang dapat, orang doakan dan dia murah rezeki. Allah. Jadi alhamdulillah dengan mempromosikan di Instagram dan Facebook ni, saya duk tengok feedback kebanyakan dia orang alhamdulillah sukses pada musim orang kata apa? Musim pandemik ni. Kita tak bagi orang makan je sekarang ni. Saya alhamdulillah gaji dah ada lah. Tak kisah. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan penjelasan buat kita bersama. Jadi kena berhati-hati di dalam kita nak ambil satu iklan dan juga cara kita mengiklankan sesuatu, insya-Allah. Jadi doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas pada doktor berkaitan dengan topik kita pada hari ini sebagai rumusan fiqh iklan dan testimoni, dan seterusnya boleh doktor akhirkan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita semua pada pagi ini. Silakan doktor. Kesimpulan yang boleh saya katakan kepada semua rakan-rakan penjual di luar sana, ya, pengusaha di luar sana. Setiap benda yang kita nak buat, setiap benda yang kita nak mempromosikan, setiap benda yang kita nak iklankan, pertama biarlah ia benar-benar produk yang tulen. Nombor 2, tidak wujud sebarang penipuan. Nombor 3, pastikan tidak wujud kekeliruan terhadap apa yang kita promosikan atau yang kita iklankan. Nombor 4, amanah dengan apa yang kita sampaikan. Sebab ia akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 5, ingat, setiap benda yang kita promosikan ini akan menjadi liability kepada kita di padang mahsyar kelak. Jadi insya-Allah kalau kita faham konsep
iklan yang benar, iklan yang mematuhi syariat, iklan yang dibenarkan oleh Islam, insya-Allah kita tidak akan buat produk-produk ataupun tidak mengiklankan produk-produk yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun penyampaian kita yang bercanggah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Taala merahmati kita, Allah murahkan rezeki kita dan semua rakan-rakan kita di luar sana, khususnya di musim pandemik PKPD ni. Kawasan ada setengah kawasan PKP, ada PKPD, ada sudah dalam proses fasa kedua. Semoga Allah Taala jaga kita, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal athriya wa la taj'alna minal fuqara wal masakin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi jazakallahu khairan katsira Doktor di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang dicurahkan kepada kami dan kepada sidang penonton. Terima kasih kerana kekal setia sehingga ke penghujung rancangan. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dain Azrin dan juga ahli panel kita, seorang tokoh cukup hebat juga, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad kita yang akan membincangkan topik berkaitan dengan nilai pengorbanan. Jadi terima kasih kerana memilih rancangan Tanya Ustaz sebagai pilihan utama kita setiap pagi. Saya Rayu Luqman mohon mengundur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru.